亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。我们来唱一首诗歌来赞美主，敬拜主，敬拜主，敬拜全能的主。为什么要敬拜主呢？因为他是我们的创造者，我们是被造的，生命从他而来，我们敬拜他，我们佩服他，我们爱他，那是理所当然的。Selamat sore ibu-ibu sekalian.Bersyukur kepada Tuhan kita berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian, mulia, sembah Raja mulia. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena dia adalah pencipta kita. Dia adalah sumber hidup kita. Menyembah Tuhan, menyembah Sang Pencipta kita, itu sudah sewajarnya. Mulia, sembah Raja mulia. Mari kita lihat Alkitab firman Tuhan 2 Timotius pasal 3 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. 中文、英文一起来念呀。 Kita baca semua bareng-bareng. 来，1、2、3，圣经都是上帝所默示的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，教赎上帝的人得以完全，预备行各样的善事。圣
圣经说，神的话，上帝是神所漠视的，这个话是神所漠视的。 Firman Tuhan adalah yang diilhamkan oleh Allah. 那么这个圣经呢，有什么功用呢？ Firman Tuhan ini apa faedahnya? 能够教训我们、督治我们，使我们归正，就是走歪了可以走回正道，教导我们学艺都是有益的。 Ya, bisa mengajar dan juga menyatakan kesalahan lalu memperbaiki kelakuan kita. 使你和我们属神的人得以完全，并备行各样的善事。 Ya, supaya kamu dan saya dengan ini bisa kepunyaan Allah di dalam maksud untuk setiap perbuatan baik. 姐妹们，整本的圣经都是讲到敬拜。 Ibu-ibu sekalian, seluruh Alkitab itu membicarakan mengenai ibadah. 从创世纪一直到启示录， Dari kejadian hingga wahyu. 你看创世纪当神造人的时候，我们的祖宗亚当夏娃还没有犯罪以前， Di dalam kitab kejadian Adam dan Hawa sebelum dia berdosa, 每一天都是跟神有来往、有交通。 setiap hari ada dengan Tuhan bersekutu, ada berfellowship. 一直到有一天，我们的祖宗犯罪了， Sehingga pada suatu hari kita keturunan yang terdahulu leluhur kita berdosa. 犯罪了就不敢面对上帝， Setelah berdosa, ya tidak berani bertemu dengan Tuhan, 就远离上帝。 menghindari Tuhan. 今天也有一些基督徒，他犯罪的时候呢，他离开上帝，离开教会。 Ada juga sebagian dari anak-anak Tuhan setelah berdosa dia juga meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. 也不要教会来探访。 Dia juga tidak mau dijenguk oleh gereja. 比较好一点的，他可能到别的教会。 Ada yang lebih baik dia pindah ke gereja lain. 但是有很多呢，他也不到教会， Ada banyak juga yang tidak pergi ke gereja 因为他也不要面对上帝。 karena dia tidak mau menghadapi Tuhan. 那后来犯罪的人是有心要寻求上帝， Di dalam orang yang berdosa ada hati yang mau mencari Tuhan. 但是有罪怎么办呢？ Lalu ada dosa di dalam hati bagaimana ya? 就借着献祭杀牛杀羊把羊的血、牛的血流出来，来这样献祭、祷告、求神赦免，就是借着这样来亲近神。 Itu melalui pengorbanan membunuh binatang untuk bisa dipersembahkan korban pengampunan pada Tuhan. 所以呢，创世纪不但是纪念我们的祖宗亚当夏娃怎么犯罪， Oleh karena itu kejadian bukan saja mengingatkan kita bagaimana Adam dan Hawa itu berdosa, dan kita punya leluhur berdosa. 创世纪也记载人怎么样在犯罪之后来敬拜神、来亲近神，就是借着献祭。 Nah, juga mengingatkan kita bagaimana setelah manusia berdosa, dia kembali kepada Tuhan dan mempersembahkan korban. 那么到启示录，圣经最后一章也是讲到很多人的敬拜。 Lalu sampai kepada Wahyu juga kita melihat bahwa orang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. 在启示录14章第3节说，那里有144000人，这个是代表的一个数目，是44000人来敬拜、来歌颂上帝、来唱新歌。 Ya, di dalam Wahyu 14 ayat 3 ada di situ dikatakan bahwa ada menyembah Tuhan 144.000 orang. Itu menyatakan bahwa begitu banyak orang yang menyembah beribadah kepada Tuhan. Ya, pasal 14 ayat 3 ya, itu adalah satu lambang ya, satu perwakilan 44000人。可是，在天上有超过1000万的人。 Ya, itu merupakan satu lambang, tapi di udara itu akan lebih banyak lagi. 那么，我们现在来看这个约翰福音第4章20到24节。 Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 20 hingga 24. 也是讲到敬拜juga membicarakan mengenai ibadah. 约翰福音第4章20到24节。 Yohanes pasal 4 ayat 20 hingga 24. 那么找到了呢，我用中文来念一节，新增也用英文念一节呀，20节。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。 Kata Yesus kepadanya, Bukan, ayat 20. ayat 20 juga. Oke. Ayat 20.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 耶稣说：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。” Kata Yesus kepadanya, percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. 你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。 Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 时候将到，如今就是了。那真正拜父的，是要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。 Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. 上帝是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。 Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 约翰福音第4章是讲到耶稣基督和一个撒玛利亚妇人的谈话。 Di dalam Yohanes 4 ayat 20 ini, ayat 24 menyatakan pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. 这个谈话是怎么样开始的呢？ Pembicaraan ini bagaimana mulainya? 假如我们看约翰福音的第4章，从前面看起， Kalau kita lihat Yohanes 4 yang dari awalnya itu pertama, 我们就会看见耶稣基督当时跟门徒走路，走了很长的路，很疲倦，所以他就在井旁休息。 kalau kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berjalan dengan waktu yang masa yang panjang, lalu dia capek, lalu dia istirahat. 那么门徒就到城里面去，这个是在城外，门徒到城外去买东西吃。 Di sana lalu murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan dan Tuhan Yesus tinggal. 那么在等候的时候，有一个撒玛利亚妇人来打水。 Waktu Tuhan Yesus menunggu, ada seorang Samaria, perempuan Samaria datang untuk mengambil air. 一般来说，那个地方的人啊，打水，妇女们打水是在下午，差不多太阳要下山时不会开日。 Biasanya para wanita itu mengambil air itu biasanya sore hari sampai matahari sudah terbenam baru ambil air supaya tidak panas. 可是那个时候是正午，是天气很热的时候。 Tapi pada saat itu waktu masih siang banget itu masih panas ya, panas. 你看在第6节是下半节说，那是约有5正。 Di ayat 6 itu dikatakan bahwa kita sumur itu kira-kira pukul 12. 很热的时候。 Pada panas sekali. 有原因啊，等下讲。ada sebabnya, saya akan. Nanti ada sebabnya Mari. 所以这个妇人来打水的时候呢，耶稣也疲倦有口渴，所以就跟他要水喝。 Ya, pada waktu wanita itu ambil air, lalu Tuhan Yesus lihat, lalu dia merasa haus dan dia minta air dengan pada 可是这个撒玛利亚妇人不给他， Tapi wanita Samaria tidak memberikannya, 而且讲不好听的话。 lalu bicarakan hal yang tidak enak didengar. 他说什么呀？ Ngomong apa ya? 他说：“这个你是这个犹太人，我是撒玛利亚人啊。 Katanya, itu kamu orang Yahudi dan saya orang Samaria. 那么你怎么向我一个撒玛利亚妇人有水喝的呢？ Mengapa kamu seorang Yahudi minta air dengan seorang Samaria? 哦，原来啊，这个犹太人跟撒玛利亚人有很长的历史的渊源，他们是彼此不喜欢。 Ya, ternyata ada sejarah bahwa orang Yahudi dan Samaria ada tidak saling suka menyuka. 你是犹太人，我是撒玛利亚人，我们不同种族，为什么你向我讨水喝呢？ Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria, kita kan nggak sama dari suku yang lain. Kenapa kamu minta minum dengan saya? 而且古代的人，古时候的人，我想，不论是中东，我们中国以前也是这样子，男女授受不亲啊，不在公共的地方，男人女人不讲话的。 Iya, sama juga dengan orang-orang Chinese juga di antara laki dan perempuan biasanya sih nggak ngomongnya, nggak bicara, nggak saling sapa. 所以有2个原因，一个是我们仇敌啊，一个是男一个女，怎么向我讨水喝呢？ Ada dua sebab, itu satu karena dua suku yang berbeda, yang kedua karena kita gender yang berbeda, laki perempuan. 耶稣说：“你不知道我是谁啊？”
Tuhan berkata, kamu tidak mengenal aku siapa? 假如你知道我是谁，你早就求我，我也早已经给了你。 Kalau kamu tahu aku siapa, saya akan kamu akan mencari saya dan saya akan memberikan kepadamu. 这个话很奇怪，对吧？ Ini agak aneh ya. 刚才明明是你跟我要水喝， Tadi kamu meminta air kepada saya. 现在你怎么说我会跟你求水呢？ Lalu kamu bilang, kenapa kamu minta air kepada saya? 原来耶稣所讲的水不是物质的水，是生命的水。 Ternyata yang Tuhan maksudkan adalah bukan air yang materi ya, materi tapi spiritual. air hidup。 air hidup. 所以耶稣说，你喝我的水啊，你永远不再渴了。 Kalau kamu minum air dari saya, kamu tidak akan haus lagi. 就是这个生命的水是一个人的生命能够满足。 Air hidup ini adalah kehidupan dari seseorang yang bisa dipenuhi kehidupan seseorang. 可是这个撒玛利亚妇人不知道属灵的事， Tetapi orang Samaria ini tidak mengerti akan hal-hal yang rohani. 第11节他说：“先生，你没有打水的器具，井有深，你哪里来的活水呢？” Yang ayat 11 kata perempuan itu kepada Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur yang dalam ini, dari mana engkau memperoleh air hidup itu? 就开始讲这个活水了。 Nah, sekarang kita langsung membicarakan mengenai air hidup ini. 那么第14节，13节，耶稣回答说：“如果喝你这个打的水你喝了还要再喝什么？早上喝水，晚上你喝了今天喝了几杯，算不？没有算吗？喝了很多水。” Iya. Nah, jadi Tuhan itu bilang katanya kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. 可是人如果喝我所给的水，就永远不再渴了。 Tetapi kalau kau mau meminum air yang saya berikan ini dari saya, engkau tidak akan haus lagi. 不但是不口渴， Bukan saja haus, 我刚才念第haus，第14节下半节说，而且呢，我所给你的水要在你里面成为一个泉源。 Jadi bukan saja tidak haus, tapi setelah kamu minum, kamu akan menjadi mata air di dalam dirimu 而 sendiri. 且永到永生，所以这个是讲生命的问题，讲活水的问题。 Jadi terus menerus sampai hidup yang kekal, artinya menyatakan kehidupan. 到这个地步，撒玛利亚妇人也还没有体会。 Sampai saat ini orang Samaria, perempuan Samaria ini juga nggak begitu ngerti. 所以第15节他说：“如果这样的话，先生，请你把这个水给我喝吧。” Lalu perempuan ini bilang, tolong kasih air itu kepada saya ya, 这样我不渴， supaya saya tidak haus, 也就不用这么老远来打水，很辛苦呀。 supaya saya tidak usah datang lagi ke sini ambil air, sulit sekali. 好了， Baiklah. 现在耶稣说：“好啊，你要水可以啊，不要自己喝啊，叫你的丈夫来。” Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, baiklah. Lalu kamu jangan minum sendiri, coba panggil suamimu. 哦，讲到丈夫，他说我没有丈夫。 Lalu tanya suami, saya bilang saya nggak punya suami. 耶稣说：“那也对， Itu benar, kata Tuhan 因 Yesus. 为你现在的第6个丈夫不是你的，都不是你的丈夫。 Nah, sekarang yang ada dengan kamu itu yang keenam itu juga bukan suami kamu. 你知道吗？为什么他午正的时候，天天在热的时候，人家是在下午打水，他是在午正的时候打水，没有人就不敢见人啊。 Ya, inilah kita sebabnya kenapa dia ambil airnya itu siang-siang hari pada waktu nggak ada orang datang ke ambil air. Inilah sebabnya. 他就感觉到耶稣开始要挖他内心的事，要挖他过去的事了啊。 Dia mulai merasakan bahwa Tuhan itu sedang menanyakan perihal-perihal yang ada di dalam hatinya, ya hal-hal yang terdahulu. 他全身就不舒服了。 Nah, semua badannya seluruh dirinya nggak enak. 所以他又把话题转到别的，不要讲这个，讲别的。 Lalu membuat perbicaraannya itu dialihkan ke tempat yang lain. 刚才明明是讲到水的问题，是不是？ Tadi kan bicara tanya mengenai air kan, berbicara soal air. 你看现在第19节，
Di ayat 19 kita lihat. 妇人说：“先生，我知道你是先知。” Lalu untuk perempuan itu tiba-tiba bilang, saya tahu nih kamu adalah seorang nabi. 啊，先知知道我的事啊，但是你不要再讲了。 Iya. Kalau nabi itu pasti dia tahu akan problem seseorang. Jadi kamu jangan bicara banyak lagi. 看见了吗？刚刚开始的时候，耶稣跟他讨水，他怎么教耶稣呢？他说：“先生，第11节。” pertama kali waktu dia tanya Tuhan Yesus minta air kepada dia, perempuan Samaria itu mengatakan bahwa dia memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia pakai Tuhan ya. Tuhan, ya. Kamu kok minta air sama saya? Tapi di dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris pakai kata Tuan, Sir, English Sir, 先生， Tuan, Sir. 那你看，在第13节，夫人也说：“先生，你把水给我喝吧。” Iya. Di ayat 13, Tuhan Yesus barang siapa minum air ini, lalu tapi yang ayat 13 ya? 13. Tuhan Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 13. Ini 13. Sorry, 14. 15, sorry. Kata Tuhan itu kepadanya Tuhan. Tuhan ya，还是爱。那么当耶稣讲了他有6个丈夫都不是他的，这个人啊，先知。 Ya, pada waktu Tuhan bilang kamu anak ini suami yang ke-6 itu bukan suami kamu. Wah, dia rasain Tuhan ini nabi. 你虽然知道哈，但是你不要多讲啊。我们有什么不好的事情，我们尽量不要讲我们是不生气了啊，是这样是吧？ Ya, banyak hal yang kita rasanya gak enak di dalam diri kita. Jangan terlalu banyak ngomong lagi, jangan teruskan lebih. Dia takut dia akan marah. 可能跟人你能够这样，跟神不能够，一定要对付，神一定要挖清楚，你要承认。 Iya, biasanya kita dengan seseorang bisa begitu, tapi dengan Tuhan tidak bisa. Tuhan akan menggali terus sampai kamu mengakui. 所以呢，这个妇人呢，从讲水，现在他要讲敬拜的事，这个是不一样的，是不是？刚才讲水，现在讲敬拜，明显是要他转移话题，对不对？ Jadi kita lihat dari pertama kan ngomong mengenai air, lalu sekarang berubah menjadi berbicara mengenai ibadah. Jadi perempuan ini mengalihkan pembicaraan bertanya Tuhan Yesus mengenai ibadah. 讲敬拜的事。 bicara mengenai ibadah. 你知道吗？犹太人跟撒玛利亚人在敬拜的事上也有政治。 Ya. Jadi bicara mengenai ibadah antara suku Samaria dan suku Yahudi ada perselisihan. 这个是他们2个民族常常这个争论的是要在哪里敬拜。 Di dua suku ini sering kali ada perselisihan, ada argumentasi di mana kita harus beribadah. 就是讲这个你就不要再讲我的丈夫的事啊，我不喜欢了。 Jadi Samaria ini bilang jangan bicara mengenai suami saya, karena saya tidak suka. 24节他说我们就是上门，我们的祖宗是在这个山上敬拜，这个山就是基利心山。撒玛利亚人是在基利心山敬拜上帝。 Di sini bilang nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Cili Sinsan itu apa? Gerasim. 我们撒玛利亚人是在基利心山敬拜，你们说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。 Ya, orang Samaria biasa beribadah di gunung Gerasim. Tapi kamu orang Yahudi bilang beribadah harus di Yerusalem. 哇，讲很热门的东西了。 Yesus membicarakan hal yang hot ya, yang hot isu-isu ini. Ini juga wajib betul ya jangan ada campur ya. Jadi jangan sempat-sempat contoh yang dulu kita ngomong ini aja ada bak nanti ya, gitu ya. 但是耶稣说哦，你要讲敬拜，好啊，我就跟你公平讲敬拜。 Ya, Tuhan Yesus bilang kamu mau bicara mengenai ibadah, ya baiklah kita bicara mengenai beribadah. 耶稣知道吗？这个妇人的心智动机是要转化话题。耶稣当然知道。 Apakah Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan Samaria ini punya hati untuk mengubah pembicaraan? Tuhan Yesus tahu. Mengalihkan. 耶稣当然知道。 Tuhan Yesus pasti tahu. 但是耶稣公平。 Tapi Tuhan Yesus oke.
你ikutin aja， ikutin aja， jawabannya saya ikutin。啊，你要讲敬拜，好敬拜，因为敬拜也是很重要的事。 karena ibadah adalah suatu hal yang sangat penting juga. 今天我讲的题目就是敬拜中的论理。 Hari ini saya berbicara etika ibadah. 那么，然后呢，这个撒玛利亚夫人说：“我们在这里敬拜，你说在那里？” Orang Samaria bilang, kami di sini beribadah, kamu di mana? Kamu di sana ya? Aku di sana. 啊，耶稣说：“夫人，你当信我， kamu harus percaya kepada saya. 时候将到， Waktu akan tiba. 你们拜父也不在这个基利心山，也不在耶路撒冷。” Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. 啊，不在基利心山，也不在耶路撒冷。 Bukan di gunung Gerizim ini, juga bukan di Yerusalem. 时候将到， Suatu saatnya akan tiba. 这个时候将到是什么时候呢？ Saatnya akan tiba itu kapan ya? 在基利心敬拜，在耶路撒冷敬拜，这是在旧约的时候。 Ibadah di gunung Gerizim dan ibadah di Yerusalem itu pada waktu zaman perjanjian lama. 以色列人一年要3次，你不能住在那里，你一年3次要上耶路撒冷敬拜。 Untuk bangsa Yahudi kalau setahun itu 3 kali, dimanapun kamu berada 3 kali harus pergi ke ibadah ke tempat yang ditunjukkan. 这是神的命令， Ini adalah perintah Tuhan. 是有这个记载的。 Ini ada tertulis. 所以犹太人在耶路撒冷敬拜是没错的。 Ya, orang Yahudi harus beribadah di Yerusalem itu tidak salah. 可是撒玛利亚人在基利心山上，上帝没有这样的吩咐。 Tetapi orang Samaria harus beribadah di gunung Gerizim itu Tuhan tidak ada. 那这2个民族既然是做仇敌，当然你也不服我，我也不服你了。 Dua suku ini saling bermusuhan ya, saya tidak ini semua. Saya nggak mau taat sama kamu, kamu juga nggak taat sama saya. Ya, saya tidak taat kamu, tentu taat. 但是耶稣说时候将到， Tapi saatnya akan tiba, kata Yesus ya. kata Yesus. 什么时候？ Kapan ya? 就是耶稣基督来到世界来做人，新约开始。 Yaitu pada waktu Tuhan Yesus datang, yaitu waktu perjanjian baru mulai. 2次讲时候将到， 2 kali Yesus berkata saatnya akan tiba. 第一是在第21节， Yang pertama di ayat 21. 第二呢是在这个第23节， Yang kedua yang ayat 23. 时候将到， Tapi saatnya akan datang. 什么时候？下面说如今就是。 Sudah tiba sekarang. 为什么说如今？耶稣来了嘛。 Kenapa bisa lo ngomong sekarang? Karena Tuhan Yesus sudah datang. 我来了，开始新约的时代。 Pada waktu Tuhan Yesus datang, itu sudah mulai perjanjian yang baru. 那么在新约的时代的敬拜是怎么样子的呢？ Di dalam perjanjian baru, bagaimana ibadahnya? 不在这里，也不在那里， Bukan di sini atau di sana, 是在这里 di dalam hati. 啊。你看，在第22节， Di dalam ayat 22, 耶稣对那个撒玛利亚妇人说：“你所拜的，你们不知道。 di ayat 22 dikatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. 真的，你撒玛利亚人，你拜错了。 Orang Samaria beribadah salah. 我们犹太人呢？耶稣按肉身说是犹太人是吗？按属灵的角度，耶稣是玛利亚的儿子，是不是？ Ya, berdasarkan kerohanian itu, Yesus Secara- adalah anak Maria. Ya, secara rohani Yesus adalah anak Maria. Ya, secara jasmani Yesus adalah anak. Secara jasmani Yesus adalah anak Maria. Secara rohani Yesus adalah anak Allah. Ya, 那么22节说，耶稣说：“你们所拜的，你们不知道；我们犹太人所拜的，我们知道。” Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, tetapi kami orang Yahudi menyembah atau apa yang kami sembah. 为什么犹太人知道呢？ Kenapa orang Yahudi tahu? 22节下半节，因为救恩是从犹太人出来的 Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 啊，所以耶稣按照肉身来说是玛利亚的儿子，是犹太人。 Kita berdasarkan jasmani, Tuhan Yesus itu adalah anak Maria, jadi dia adalah orang Yahudi. 耶稣的到来是一个整个的历史，人类的历史一个新的一页。 Pada waktu Tuhan Yesus datang, itu seluruh histori sejarah
adalah menjadi buku yang baru, lembaran baru. 好，这个新的时代是怎么样子的呢？ Perjanjian yang baru itu bagaimana? 23节时候要到，就是现在。 Ayat 23 saatnya akan datang, itu adalah sekarang. 那么现在怎么敬拜呢？ Nah sekarang bagaimana menyembahnya? 那真正拜父的是要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人来拜他。 Nah, yang penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. 所以今天我们有没有到耶路撒冷呢？敬拜有没有？ Nah, saat ini kita ada ke Yerusalem beribadah. 没有啊，我们在哪里呀？ Kita di Kartini. 那这个现在 email 呢回播说他在那边敬拜了。 Imelda ke Pulang Poso ya dia di sana beribadah. 啊，除非我们是到圣地去旅游，对吧？ Kalau kita jalan-jalan ke tour, Holy Land， ke Holy Land, 呀，但是我们没有每个礼拜去那边敬拜。 kita nggak setiap minggu ke sana kan. 所以耶稣把敬拜真正的意义告诉撒玛利亚妇人。 Jadi Tuhan Yesus menyatakan bagaimana cara menyembahnya yang benar itu kepada perempuan Samaria ini. 你要逃避啊，你要转移话题啊，你讲敬拜，现在我告诉你，你怎么敬拜。 Kamu ingin mengganti pembicaraan kepada saya supaya mau ngomong beribadah. Nah sekarang saya dikatakan bagaimana cara beribadah yang benar. 从撒玛利亚妇人的说话，我们知道撒玛利亚妇人也是一个有信仰的人，是吧？ Dari pembicaraan itu kita lihat perempuan Samaria ini adalah seorang yang mempunyai iman. Dia juga ada agama. Ada agama. 他也是有敬拜， Dia juga ada beribadah. 但是我们看见他的生活怎么样？ Tapi kita lihat kehidupannya bagaimana. 他的信仰有没有改变他的生命呢？ Imannya apakah ada mengubah dia punya kehidupan? 没有。 Tidak. 怎么知道？ Bagaimana kita tahu? 5个丈夫， Ada 5, 这个第6个也不是他的。 ada 5 suami, yang ke-6 sekarang dia juga bukan dia punya. 你说一个真正敬拜神的人啊，会怎么做吗？ Kalau kita lihat kalau orang yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan akan berbuat seperti itu kah? 一定不会。 Pasti enggak. 今天我很怕有些人有信仰、有宗教、信耶稣，生命没有改变，道德伦理不好。 Saya takut pada saat ini ada orang bilang saya ada iman, ada agama, ada percaya Tuhan, tetapi kehidupannya, moralnya tidak sesuai. 生活还在黑暗当中， Di dalam kehidupannya atau dalam kegelapan, 还在罪恶里面， masih dalam dosa. 心灵也很孤单， Di dalam hatinya juga merasa 好 kesepian. 像这个撒玛利亚妇人， Seperti seorang perempuan Samaria ini. 你以为她喜欢哦？她一定也是很孤独，是吗？你看，所以一个人很热出来打水，她也是不得已的。 Kamu tidak melihat bahwa perempuan Samaria pasti dia kesepian dan juga takut, dia mau nggak mau harus ambil air siang-siang karena dia juga rasa terpaksa. 所以22节主耶稣说：“你们所拜的，你们不知道。” Oleh karena itu ya, ayat 22 Tuhan Yesus berkata, kamu yang kamu sembah, kamu tidak tahu apa yang kamu sembah. 姐妹们，你知道你所敬拜的吗？ Para ibu-ibu sekalian, apakah kalian tahu apa yang kamu sembah? Siapa yang 我很怕，恐怕我们有一些基督徒也不知道他们所拜的是什么。 Saya takut ada sebagian orang Kristen dia tidak tahu apa yang dia sembah. 心中思想还有很多过去的老旧的迷信的思想在里面。 Di dalam hati dan pikiran sering memikirkan hal-hal yang lalu yang misin, yang tahayul. 我自从有了这个孩子啊，财源滚滚的来啊。 Wah, saya sejak punya anak ini, saya punya kekayaan bertambah-tambah dan selalu berkat. 哎呀，我住在这个家，财源滚滚的来。从前我的房子是独属上辈的，所以没有财源。 Sejak pindah rumah ini, wah, saya punya harta makin lama makin banyak dan tadi berkat dan banyak. Kaya. Dulu rumahnya tusuk sate. Dulu rumahnya tusuk sate.
不好。 nggak bagus. 现在搬家了， Sekarang setelah pindah rumah, 风水好。 feng shui-nya bagus. 哦，你的财源是从风水啊。 Oh, berarti kekayaanmu dari feng shui. 恐怕有一天神把你的钱财全部刷掉， Jangan takutnya nanti Tuhan ambil semuanya, hilang habis. 让你知道，像约伯所说的， Seperti kalian bisa tahu apa yang Ayub bilang. 赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是一当称颂，不论他给你，不论他拿去，都是从他。 Jadi yang memberi adalah Tuhan, yang mengangkat adalah Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita ambil, yang tidak dapat itu dari Tuhan semua. 所以第22节，耶稣说：“你们所拜的，你们不知道。” Jadi ayat 22 itu dikatakan, apa yang kamu sembah itu kamu tidak tahu. 姐妹们，我们礼拜天来做礼拜，礼拜三做见面团契，我们应该知道我们所拜的是什么。 Ya, kita hari Minggu datang ke gereja, Rabu ikut-ikut PA, komisi wanita, kita harus tahu siapa yang kita sembah. 第二，耶稣矫正撒玛利亚妇人的错误。 Lalu yang kedua, Tuhan mengoreksi kesalahan daripada umat Samaria. 耶稣告诉他说：“你的信仰是地点式的信仰。” Kamu punya iman adalah iman yang Ya, iman itu agama kamu bersifat lokasi tempat, bersifat lokasi. 仪式的敬拜， ritual， ritual, ritual. 啊，这里啊，那里啊， Di sini di situ. 耶稣说，我们犹太人知道我们所敬拜是在耶路撒冷。 Kita tahu orang Yahudi beribadah di Yerusalem. 但是耶路撒冷也有新的意义在里面。 Di Yerusalem juga ada arti yang baru. 耶稣说，时候将到，如今就是了。 Tuhan Yesus, waktunya akan datang dan sekaranglah waktunya. 我来了。 Aku sudah datang. 真正拜父的是要用心灵和诚实。 Yang menyembah Bapa harus dengan roh dan kebenaran. Dan kebenaran. Di dalam bahasa Mandarin dibilang menyembah di dalam roh dan kejujuran. Indonesia berkata menyembah di dalam roh dan kebenaran. Liang itu sesuai. Di dalam bahasa Mandarin diartikan roh dan kejujuran. 因为神的灵是真理的灵，是吗？ Karena roh Tuhan itu adalah kebenaran. 当圣灵来的时候，怎么样呢？要使人为罪、为义、为审判自己，责备自己。 Kita harus mempersiapkan diri sendiri untuk 所以耶稣说，现在呢，我们敬拜要用心灵和诚实。 Oleh karena itu Tuhan bilang kita sekarang menyembah harus dengan roh dan kebenaran. 姐妹们，你注意，就不是说我们随便，我们在家里也是用心灵有诚实啊。礼拜堂来过来的人，这个又搞错了哈。 Ya, jadi ibu sekalian, kita perhatikan bahwa di hari Minggu kita harus ibadah dengan roh dan kebenaran. 地点 tempat. 第二个， ada hal yang kedua. 最重要的是心， Yang paling penting adalah hati kita. 还有在真理里面敬拜。 Lalu dengan kebenarannya itu kita mau menyembah, beribadah. 如果你来到神的家、神的殿，可是你的心不在，也没有意思。 Jika kita beribadah ke rumah Tuhan, lalu hati kita yang nggak di situ, ya tidak ada artinya. 今天有多少人在敬拜的时候没有真正的人在礼拜堂，手机一直玩。 Ya, sekarang begitu banyak orang yang beribadah, orangnya ada di gereja, tapi hati tidak di situ, main HP terus. 有的时候想，有的时候不想。 Ada waktunya berbunyi ya, tidak. Kadang bunyi, Kadang tidak bunyi. 不想，但是它会发抖啊。 Tidak bunyi dan bisa getar aja. Tok 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 apa? Iya, HP-nya getar. 甚至可能人家要订货做生意了，不知道礼拜堂没做生意，可敬拜，不行，我有我的。真的，我讲这个不是笑话。 Iya, kadang-kali kita banyak gangguan, ada getaran HP, lalu kita lihat ada orang mungkin lagi mau pesen barang atau apa gitu, mengganggu ibadah kita. Jadi yang saya ngomong ini bukan lelucon ya, bukan omong benar. Ya. Betul, sama基督徒就是这样的敬拜。 Ya, ada begitu banyak orang anak-anak Tuhan, orang Kristen yang begitu beribadah dengan demikian. 你看，这是每一个礼拜来聚会， Ini tiap minggu masih datang ke gereja. 但是我们的敬拜在神的面前很多的残缺。
banyak ibadah kita itu kekurangan dan kecacatan. 也是说要用心灵和诚实敬拜。 Harus kita Tuhan Yesus bilang kita harus dengan roh dan kebenaran. 所以撒玛利亚妇人原来是要从水的问题转移话题到敬拜，但是耶稣基督就矫正他在真理上、他在敬拜事实上的错误。 Ya, bahwa perempuan Samaria itu bicara mengenai air lalu dia balikan kepada ibadah, lalu Tuhan membenarkan cara beribadah yang benar. 我们来看这个约翰福音第4章第4节。 Mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 4. 这里说第3节、第4节，耶稣从犹太要到加利利去，必须经过撒玛利亚。 Dia melintasi daerah Samaria, maka dia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea, harus melintasi daerah Samaria. 所以耶稣基督怎么会到撒玛利亚呢？ Bagaimana Tuhan Yesus menjawab orang Samaria Bagaimana ini? dia bisa ke Samaria ya? Bagaimana dia bisa ke Samaria? 他原来的意思，他本来是要从犹太南部要到那里呢？ 要到加利利，加利利是在北部，从南部要到北部。 Ya sebenarnya meninggalkan dari Yudea mau ke Galilea, Yudea itu di bagian selatan, Galilea itu bagian utara. 那么从犹太到加利利最靠近的，路有很多嘛，最靠近的就是从犹太经过撒玛利亚到加利利3天的时间。 Sebenarnya jadi dia mau ke Galilea, tapi yang paling dekat dia harus jalur yang paling dekat dia harus lewat Samaria. Dari sana dari Yudea ke Galilea bisa 3 jam. 3 hari. 3 hari. 3 jam kalian 3 hari perjalanan mobil ya. 但是一般的犹太人，耶稣时代的犹太人虽然很近，他不要走。 Tapi kebanyakan orang-orang Yahudi walaupun dekat tapi dia tidak mau lewati jalur itu. 省钱省时间嘛 Kan sebenarnya jalur itu atau hemat waktu, hemat biaya. Iya. 但是耶稣时代的犹太人不要这样走。 Tetapi pada saat itu orang Yahudi tidak mau begitu jalan lewat itu. 为什么？ Karena apa? 因为经过撒玛利亚，我不喜欢看撒玛利亚人啊。 因为 mereka sangat tidak suka melihat orang-orang Samaria. 所以他宁愿绕道，远一点也没关系。你看，又出钱又出时间，没关系。 Mereka lebih suka lewat jalan jalur jauh walaupun harus mengeluarkan lebih banyak waktu dan biaya. 但是耶稣没有这样， Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. 耶稣就用最简单、最容易的方法。 Tuhan melewati jalan yang paling gampang dan yang paling sederhana, irit duit lagi. Ya. 从犹太要到加利利，经过撒玛利亚，我就经过撒玛利亚。 Dia langsung dia masih lewat jalur itu yang paling singkat. 可能他也有很重要的是，可能也没有重要，我为什么要花钱呢？花时间累嘛。 Ya, kadang kita memikirkan kalau begitu kenapa kita harus mengeluarkan biaya banyak dan waktu kan capek. 第一当然是省钱省时间啊。 Nah, pertama aja mereka hemat waktu, hemat biaya. 而且耶稣心中没有对撒玛利亚人有仇恨呢。 Dan juga di dalam hati Tuhan Yesus tidak ada rasa benci kepada orang-orang Samaria. 而且他知道撒玛利亚有一个女人，有6个丈夫，他心中很孤单的呀。 Ternyata Tuhan Yesus tahu bahwa ada seseorang perempuan Samaria yang hatinya sangat sepi dan sangat sepi dan perlu ditemukan. 他需要生命的活水， Dia perlu air hidup itu. 他的生命才有真正的满足。 Hidupnya itu baru benar-benar terpenuhi. 所以第4节说，耶稣必须经过撒玛利亚。 Nah, di ayat 4 kita lihat bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. 因为有一个人在等待救恩， Karena ada seseorang yang sedang menunggu keselamatan. 耶稣就这样遇见了撒玛利亚妇人。 Nah, dengan itulah Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. 亲爱的姐妹们，
saudara-saudari, ibu-ibu sekalian. 现在我要讲一个真正的敬拜，正确的敬拜是怎么样的敬拜？ Sekarang saya akan bicarakan bagaimana sungguh-sungguh ibadah yang benar dan benar. 我们从撒玛利亚人遇见耶稣之后，看见真正的敬拜是怎么样？ Dari perempuan Samaria ini setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bisa melihat bagaimana seseorang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan. 第一， Yang pertama, 真正的敬拜是遇见神的敬拜。 ibadah yang benar adalah ibadah manusia yang berjumpa dengan Allah, encounter， 遇见神， bertemu dengan Tuhan. 是吧？这个撒玛利亚妇人遇见耶稣，生命改变。 Perempuan Samaria ini ketemu Tuhan Yesus, tetapi hidupnya berubah. 而且他不是就是这样遇见看见，他是心灵的眼睛开了，看见耶稣是谁。 Ya, baik, dia bukan saya ketemu begini, kelihatan orangnya, tapi hatinya ketemu terbuka pada Tuhan. 就想原来他耶稣跟要水，当时结果就讲到生命和祸水，是吗？ Ya. Yang pertama seperti yang kita lihat bahwa yang pertama dia ngomong mengenai air, minta air, lalu bicara mengenai air hidup. 从撒玛利亚妇人对耶稣的称呼，我们就知道他生命改变，逐渐的改变。 Ya. Dari cara panggil orang perempuan Samaria ini kepada Tuhan Yesus, kita bisa lihat bahwa kehidupannya berubah. 刚才不是说吗？第11节，他怎么样称呼耶稣？ Di ayat 11 kita lihat 先生 Tuhan. 第15节，先生，请你把那个水给我。 Nah, yang 15, Tuhan, tolong kasih air hidup itu pada saya. 然后第19节讲了你6个丈夫，他说：“哎，我知道了，你是先知啊。” Ayat 19, dia bilang, saya tahu lah kamu adalah seorang nabi. 进步是吗？ Ada reformat ya. 起先是哎，你是普通的爸爸吗 ？Sir， Pertama-tama Mister， Tidak orang biasa ya Tuhan ini. 现在是先知，我知道你 Sekarang 是 dia 先 adalah 知。 nabi nih. 后来眼睛又在打开， Lalu matanya dibukakan lagi. 25、26。 Ayat 25 dan 26. 耶稣说：“拜父的用心灵和诚实，是吗？刚才说的24节。 Ya, tadi Tuhan bilang kamu ibadah harus dengan roh dan kebenaran. 妇人说：“我知道，有一天弥赛亚要来。” Lalu dia perempuan itu bilang, saya tahu pada Mesias akan datang. 25节，弥赛亚来的时候，他要将一切的事都告诉我。 Ya, pada waktu Mesias datang ya, yang disebut Kristus itu, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami, memberitakan segala sesuatu kepada kami. 所以这个撒玛利亚妇人的她的宗教里面也说到，有一天弥赛亚救主要来，救主要来的时候，他什么都知道啊，他也把这一切都告诉我。这个救赎主要来，有一天。 Jadi agama daripada orang-orang Samaria ini juga dia tahu bahwa suatu hari ada seorang Mesias, orang Mesias datang. Mesias datang itu akan memberitahukan segala sesuatunya yang. 哦，他知道这一点哈。 Oh, dia kena tahu hal ini. 28节， Ayat 28. 耶稣说：“这和你说话的就是他。” Wah, di sana. Itu orang yang kamu bilang itulah dia. Ayat 28. 现在跟你说话的就是他。 Sekarang yang bicara dengan kamu itulah orangnya. Dia orangnya. 所以前面刚才讲两次，时候到了，时候到了，是吗？ Tadi dia depan bilang waktunya akan datang dan waktunya akan datang dan sekarang saatnya. 我们看了是吗？ Iya. 他说第3次，这和你说话的就是他。 Sekarang dia bicara, ini orang yang bicara dengan kamu itulah dialah orangnya. 撒玛利亚妇人的眼睛又打开了。 Nah, mata daripada orang perempuan Samaria ini juga terbuka lagi. 从认识他一般是普通的男人先生 Mister。 Pertama-tama dia ketemu, dia kira tuan biasa, tuan panggilan tuan. 再进一步知道，哦，你是先知。 Lalu ada yang naik lagi, oh kamu nabi nih. 第3个知道他是弥赛亚，他是救主，也是我的主。
Yang ketiga dia sudah melihat bahwa ketemu itu kamu adalah Mesias. 这是一个真正的敬拜，在敬拜中遇见神。 Nah, inilah ibadah yang benar, yang sungguh-sungguh adalah bertemu dengan Tuhan. 主耶稣在八福里面说：“清心的人有福了，因为他们必得见上帝。你心灵的眼睛看见上帝。” Di dalam 8 bahagia cara dikatakan bahwa berbahagialah orang yang murni hatinya, dia akan melihat Allah. Yang jernih, yang bersih hatinya, yang bersih akan melihat Tuhan. 以赛亚书第6章，我们看见以赛亚在圣殿敬拜神的时候，他就看见荣耀的上帝坐在宝座上，他属灵的眼睛看见。 Dalam kitab Yesaya ada penglihatan bahwa dia melihat Tuhan dan di dalam tahtanya. 现在姐妹们，我们在敬拜中有没有遇见神？ Ibu-ibu sekalian, apakah pada waktu kita beribadah kita melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan? 我们心灵的眼睛看见神吗？ Di dalam mata hati kita, apakah kita melihat Tuhan, bertemu 第 dengan 二 Tuhan? 第二，真正的敬拜是怎么样？ Yang kedua, ibadah yang benar bagaimana? 真正的敬拜是一个人谦卑下来，承认自己的过犯。 Benar, orang ibadah yang benar adalah orang yang manusia yang merendahkan dirinya dan mengaku dosa. 从前不敢见人的撒玛利亚妇人，现在敢见人。 Dulu perempuan ini tidak berani melihat bertemu dengan orang-orang, tapi sekarang berani. 为什么从前不敢见人呢？ Kenapa dulu dia nggak berani ketemu orang? 因为他活在黑暗的罪恶里面。 Karena dia hidup di dalam kegelapan dosa. 现在为什么又敢见人呢？ Nah, sekarang kenapa dia berani ketemu orang? 因为他已经走出黑暗，归向光明。 Karena dia sudah keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang. 他谦卑知道他是有罪的，不再隐藏，或者是不要讲这个，他面对这个，他承认他走出黑暗。 Dia menghadapi akan dosanya dan mengaku dan dia keluar dari dosanya. 耶稣基督有一次在圣殿的前面，注意有2个人祷告。 Pada suatu kali Tuhan Yesus memperhatikan ada 2 orang sedang berdoa di depan bait Allah. 一个是犹太教的领袖法利赛人， Satu adalah orang Farisi yang begitu pemimpin Yahudi yang berbeda. guru agama orang Yahudi。 Ya, guru agama orang Yahudi. 一个是税吏， Satu orang lagi adalah pemungut cukai. 税吏，你们知道啊，在犹太人的眼中看来，你虽然有钱，可是你是替罗马人受税，你是罗马人的走狗啊。虽然有钱，我们不屑。 Pemungut cukai kita tahu bahwa di depan mata orang Yahudi mereka anggap tidak suka, anggap remeh karena dia mengambil uang untuk pemerintahan Roma. Ya, menerima pajak dan bayar ke Roma dan juga 税吏常常什么呢？敲诈人是吗？ suka ambil KKN untuk suka ambil menggertak ya, memeras. Pajak 1 juta dia minta 2 juta, seperti itu. Ya. 那么耶稣看这个2个人在圣殿祷告。 Lalu Tuhan Yesus melihat grup orang ini berdoa. 法利赛人怎么祷告呢？ Orang Farisi bagaimana berdoanya? 上帝，我感谢你， Tuhan, saya berterima kasih, bersyukur. 我不像这个税吏， Saya tidak seperti pemungut cukai itu. 我1个礼拜禁食2次，你们有2次吗？我2次。 Saya 1 minggu berpuasa 2 kali. Ada nggak saudara kali? Ada yang 2 kali di sini puasa. 我奉献1/10， Saya persembahkan 10%, 1/10 persembahan. 他是这样祷告。 Dia terus berdoa seperti itu. 这个税吏怎么祷告呢？ Orang pemungut cukai bagaimana doanya? 税吏这不是所有的税吏啊，这个税吏很质量。 Ini bukan semua pemungut cukai ya, tapi pemungut cukai ini tahu diri. Tahu diri. Itu yang祷告。 Dia berdoanya. 那个税吏那个法利赛人是。 Orang Farisi begini doanya. 税吏没有。 Dia tunduk. 上帝，我知道我是有罪的人。 Dia pukul-pukul, dia bilang, Tuhan, saya tahu saya orang berdosa. 他看天他都不敢。 Melihat ke langit pun nggak berani. 他说：“上帝，求你赦免我，我知道我有罪。” Tuhan, ampuni saya tahu saya berbanyak dosa.
他在敬拜中看见上帝。 Di dalam ibadah dia melihat Tuhan. 耶稣说：“这两个人祷告，你想哪一个被垂听？” Tuhan kalian lihat di dua orang berdoa ini di mana yang Tuhan dengar? 一个是宗教的老师领袖， Satu adalah guru-guru besar yang pemimpin rohani. 上帝不听他的祷告， Tuhan tidak mendengar doanya. 他非常骄傲， Dia congkak. 他不是祷告，他是责备人啊， Dia bukannya doa tapi malah mensupai menegur menegur orang. 啊。但是那个税吏很谦卑，很自量，知道我是有罪。 Tapi pemungut cukai itu setengah dengan hati dan mengakui keadaannya. 耶稣说：“这个人蒙冤啊。” Inilah doa yang 亲爱的姐妹们，真正的敬拜是一个谦卑的敬拜。 Jadi yang kedua adalah benar-benar orang yang beribadah adalah orang yang mengaku dosa yang merendahkan diri. 第三，真正的敬拜是一个重担解脱落的罪恶的赦免的敬拜。 Ibadah yang benar itu beban yang sudah dilepas, kelegaan karena dosa sudah diampuni. 我觉得以前我在神学院读书的时候，喜欢唱这首诗的。 Saya dulu di STT, saya suka nyanyi lagu yang ini. Burden are lifted at Calvary， 重担解脱下在哥哥他。 Ya, jadi beban lifted, diangkat di Golgota, di Kalvari. 重担解脱下在哥哥他，哥哥他ya. Jadi beban-beban itu terlepas copot di bukit Golgota. 所以，当他来到圣殿的时候，心里很沉重；当他离开圣殿的时候，轻松了，因为已经得到主的赦免。 Pada waktu kita beribadah, kita masuk ke dalam ruang ibadah itu. Setelah kita keluar, lalu kita hatinya lega karena dosa-dosa kita dan semuanya udah lepas. 姐妹们，我们礼拜天敬拜你要注意哈。Kalau ibu sekalian, kita waktu hari Minggu beribadah kita harus perhatikan. 最近今年哈，去年好像没，今年沙牧师，牧师如果他不在，就是传道人了。牧师有带领认罪悔改的祷告吗？ Tahun lalu ya? Tahun lalu nggak ada, tahun ini. Tahun ini. Ya kan? Ya. Kalau nggak pada sampai, kalau dia bisa nggak ada, sama Tuhan sama saya pimpin doa pengakuan. Ya kan? Ya. Udah habis pengakuan bagaimana? Ada ayat 1，有一节经文，呀，比方说，我们若认自己的罪，神是信实是公义的，他会说，我们如果有信心领受，这个应许就是你的，重担解脱下，上帝已经原谅你。biasa kalau udah kasih waktu ya, 2-3 menit kita mengaku dosa, sama Tuhan bisa pakai satu ayat, misalnya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan barang siapa yang mengaku kita adalah orang berdosa, Tuhan itu adil dan setia, dia pasti akan mengampuni dosa kita, ya kan? Nah pasti hamba Tuhan bilang apa? Barang siapa yang beriman menerima akan ayat ini, maka terjadilah pengampunan Tuhan di atas dirinya. Terus nyanyi satu sudut, nyanyi. Ini注意, ini bukan hanya apa ritual, tidak, apa 注意。 这个就是神的本人代表神带领大家一同悔改认罪。 Ya, jadi kita perhatikan pada saat itu kita ibadah. Nah, hamba Tuhan itu membimbing kita untuk bisa kita mengaku dosa dan lepas dari dosa kita. 然后也读一段的圣经，赦罪的圣经。 Lalu membaca satu ayat untuk ada ayat untuk melepaskan dosa. Ayat pengampunan dosa. 代表上帝 mewakili Tuhan， 你有信心，你领受这个神的应许，你就轻松了。 kamu dengan hati dengan iman kamu terima ini, kamu akan lega. 所以这个是第3个真正的敬拜，重担解脱落。 Ini yang ketiga, ibadah yang sebenar adalah semua beban kita akan lepas. 第4，真正的敬拜是在真理中，是照神的旨意。 Yang keempat, ibadah yang benar adalah menyembah Tuhan dalam kebenaran, mengikuti kemauan Tuhan. 在真理里面敬拜， di dalam kebenaran.
今天世界上有很多的宗教，他们也拜他们所认为的神。Sekarang begitu banyak agama-agama ya mereka beribadah bagi mereka yang mereka percaya itu adalah Tuhan mereka. Mereka juga menyembah yang mereka kira itu adalah Tuhan. 诗篇有这样的记载，2次这样的记载。Di dalam Kejadian ada Mazmur, dalam Mazmur ada dijelaskan seperti hal ini. 他们的神是用金子、银子做的。Tuhan mereka dibuat dari perak dan perak. 有口不能说， punya mulut tetapi tidak bisa bicara. 有眼睛不能看， punya mata tapi tidak bisa lihat. 有耳朵不能听， punya telinga tapi tidak bisa mendengar. 口中也没有气息， Di dalam mulutnya tidak ada nafas. 凡是拜他们的，凡是拜这些偶像的， siapa yang menyembah ini, 他的后果也像偶像要灭亡。 itunya hasilnya itu akan seperti Baal ini akan binasa. 敬拜的对象完全错误。Ini apa tuh? Sasaran penyembahannya salah, keliru. 但是真正的敬拜是在真理里面照着神所要的。 Jadi ibadah yang benar adalah ibadah yang Tuhan mau, yang Tuhan 神所要的是怎么样呢？ Apa yang Tuhan mau? 用心灵和诚实， Dengan roh dan kebenarannya, 是很虔诚的， dengan kejujuran yang sungguh-sungguh, kesalehan. 真正的敬拜是这样子的。真正的敬拜在哥林多前书14章第4节说，真正的敬拜凡事都是规规矩矩的形式。 Di dalam 1 Korintus 14 ayat 40, ibadah melayani Tuhan itu harus sopan dan teratur, tidak boleh sembarangan. 所以在神的家是规规矩矩的。 Di dalam rumah Tuhan itu harus teratur. 你敬拜也好，你侍奉也好， Kamu beribadah ya juga ya, dan di dalam melayani juga ya. 举例子， Berjanji. 找到。 Contoh, 你是主日学老师吗？ kamu adalah sekolah minggu. 有备课吗？ Yuk ada persiapan. 老师需要备课吗？ Setiap guru-guru ada persiapan. 我教了20年，不必备课了。 Saya udah ngajar 20 tahun, nggak usah beke lah. 有什么我不知道的？ Ada apa yang saya tidak tahu? 乱来。 Itu sangat itu gimana itu sembarangan ya. 你参加诗班吗？ Kamu mengikut rekor kah? 要练习吗？ Ayo latihan kah? 我是这个诗班的台主。 Aku adalah 台主tiangnya kur. 没有我没有声音啊！ Nggak ada saya, nggak ada suara nih. 我从小就参加诗班了，从少年参加诗班的，我都可以指挥了。 Dari kecil saya ikut kur. Saya juga konduktor. 你指挥你就指挥了，如果你没有指挥，你要参加，你不是督唱，你知道吗？这个督唱跟参加诗班不一样，你知道吗？ Ya kita nyanyi solo dengan choir itu beda ya. 不一样啊， Tidak sama. 你知道吗？什么不一样？ Gimana tidak samanya? 督唱是你可以怎么高，你要怎么高就怎么高，你可以了啊。mau nyanyi suara tinggi boleh. 你诗班你不能高这样子。 Kalau ikut kur tidak bisa kita nyanyi terus keras-keras. 诗班是很多人唱是吧？ Iya, karena kur banyak orang. 很多人唱最重要的是和 harmony。 Kalau dalam kur kita harus nyanyi bersama-sama dan harmoni sama-sama suaranya. 你不可以这一个人暖脚了，对吧？不很厉害的，不是的， Nggak boleh seseorang terlalu menonjol. 不是。 Iya. 所以怎么能够圣灵能够和呢？就是要练习嘛，是吧？给当圣灵的和调和。 Ya, bagaimana kita bisa harmonis, suaranya bagus, choirnya itu, ya kita harus latihan. 坦白说，很多诗班成员不明白这个，不知道伦理道德。 Banyak anggota choir tidak mengerti prinsip dan 特别有的时候是很会唱歌的，不必练习了，什么我唱一下就会了。 saya nggak sering lahir ya. Saya bisa nyamu ini, saya nggak usah latihan lah. 保罗说，凡事都要规矩矩，按着次序而行。
harus selalu dengan sopan dan teratur, tidak boleh sembarangan. 我们来看哥林多前书14章40节。 Mari kita lihat Korintus pasal 1 Korintus pasal 4 pasal 14 ya, pasal 14 ayat 40. ayat yang ke-40. 不是我说的呀，不是我说的，你不要听我说，没问题，你听神说。哥林多前书14章最后一节呀，来中文线，凡事都要规规矩矩，按作次序行。Indonesia. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. teratur sopan. 很多时候我们虽然说侍奉，但是我们的态度没有支持我们所说的侍奉。 Seringkali waktu kita melayani, kita bilang kita mau melayani, tapi kita punya sikap tidak menopang. 我讲啊，适当的支付。 saya bicara mengenai seragam choir. 现在好像进步了。 Sekarang sudah lebih maju, lebih baik. 我看差不多那个很多师范是这样子，先吵架。 Oh, saya melihat bahwa anggota choir ini sering itu dulu argumen dulu berdua. 告诉你啊，穿衣服，姐妹，你比我厉害啊，你比我知道。比较个子比较大、比较胖的，就不要穿隆啊，不要穿宽的，我Kalau yang badannya agak besar jangan pakai baju yang terlalu longgar-longgar. 瘦的呢，因为他瘦，所以他要穿大一点的。 Kalau yang agak kecil, jangan harus pakai yang agak gambar yang besar. 颜色我不喜欢红色，这么老了还穿红色。 Warna saya nggak suka warna merah, yang lain lah. Apalagi semua orang ya, yang udah sesiangnya udah kalau jangan merah-merah itu少年人。 Lalu yang ini orang Chinese yang agak lanjut bilang jangan merah-merah itu kayak anak muda. 他们有尝试就意见不合了，吵架了，有的我不要吵架，我不要吵架。你为了衣服你不参加吃饭了啊？你不赞美神了？还说什么为主受苦？ Ya. 想得美。 Banyak di antara ini begitu mengenai kurs seragam aja banyak hal yang jadi argumen. 所以你说以后唱歌，可能唱歌这个脸。 Jadi pada suatu kali kita menyampaikan pujian, mukanya nggak bisa senyum. 圣诞节没有笑，我穿衣服不得已啊，我不得已，我穿不行。 Saya mau nyanyi nih katanya. 你说声音达到天上没有？ Apakah suara kita bisa atau tidak ya? 没有。我们既然是在师班，要听话。 Ya kita dalam choir juga harus saling mendengar, taat. 我这样讲，因为我没有在师班啊，所以我不是为我自己讲啊。 Saya bisa bicara gini, saya bukan pemimpin Kan choir. ngomong bukan buat sendiri ya. Sendiri. Saya kan nggak pimpin kur ini. Dulu saya pimpin kur. Ya, 所以要听话。你参加什么团体，你要听话。 Ya, 你知道吗？你知道吗？以前我记得你的家婆啊，专心的两兄姐妹。那个时候他跟刘长老还是刘弟兄出去旅行，saya ingat bahwa mertua saya, istri Ceme waktu saat itu pergi begitu. 旅行ya, waktu itu masih ada Antatur, tidak Antatur. Dengan Antatur ya, 他去日本去哪里了？他回来他就告诉我妈妈，你参加这个安大队，我不知道别的都怎么样，我就记得他的，你不可以迟到。 Oh, kalau kalian ikut ini atur ini jangan terlambat. 我们知道的呀。 Sampai telat. 明天8点钟吃了早餐，从 hotel 要berangkat 去到哪里了？ Nah, kalau dikasih schedule jam 8 harus sudah di depan dan mau jam berapa? 你如果动作慢我不管，那你动作慢你就早一点起来了哈。 Kalau kalian memang agak lambat, itunya geraknya ya pagi dan bangunnya. 如果大家都已经预备好了要出门，大概他们会等5分钟、10分钟吧，这样子啊，我不知道。 Kalau grup sudah siap dan mereka bisa tunggu 5 sampai 10 menit. 迟到的
Pak Chen. Oh, yang telat nih banget di itu dikasih harus bayar denda. Denda duit. Denda duit. 没有人敢反对啊， Nggak ada yang berani itu 那就没能了。 nolak. 我回家不就回家，对吧？也不是回家。那个得到的钱怎么样呢？ Uang yang dikumpulin dia dibeli. Ya makanan, sama-sama makan juga. Makan sama-sama. 但是钱是你出的哦。 Jadi uang itu yang telah itu yang Mbak yang keluar. 你看世界上的人啊，没有信耶稣的，他们都会守规矩啊。 Nah, kita lihat bahwa di dalam dunia orang yang tidak mengenal Tuhan bisa sopan dan teratur. Teratur. 我们 Bagaimana dengan kita? 你说，至高的上帝，宇宙的上帝， Kita bilang Tuhan adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. 但是我们的态度又怎么样子呢？ tapi kita punya sikap tidak bagaimana? 真正的敬拜不单是遇见神， Jadi beribadah yang benar bukan saja bertemu dengan Tuhan, 谦卑的 rendah hati 在真理中的敬拜， di dalam kebenarannya menyembah, 重担皆脱落， semua beban lepas 照着规矩。 dan juga dengan teratur. 最后有一个遇到故事来做结束， Terakhir saya ada satu cerita yang sebagai penutup. kita perumpamaan ya. 有一次主日崇拜的时候要开始， Ada satu kali ada itu ibadah akan mulai. 有一个天使站在教会的门口， Ada seorang malaikat berdiri di belakang di depan itu pintu gereja. 不是做招待啊， Bukan dari usher, 还有 bukan 看， dari mana. 哇，那个时候呢，突然间这个天使看见魔鬼从这个门里面进去，看见魔鬼，会进到礼拜堂。 Itu malaikat itu melihat ada setan datang buru-buru masuk ke gereja juga. masuk gereja， Masuk. 天使就对他说， Lalu malaikat berkata kepada iblis itu, 哎，你改邪归正了，改邪归正。 apa? Kaisye udah berubah dari keseroman, udah mau jalan benar nih, udah bertobat tak? Kata malaikat itu bilang, kamu udah bertobat nih, udah ikut ibadah. 赶快有怕迟到啊，进去。 Cepat-cepat masuk karena takut terlambat. 魔鬼说， Lalu iblis itu berkata, 那当然不是了， pasti bukan lah. 我有很重的责任呢。 Saya ada tanggung jawab yang besar. 什么责任呢？ Tanggung jawab apa? 我就要拦住人，虽然上去到礼拜堂，我要拦住他，没有真正的敬拜。 Saya justru mau menghalangi orang-orang yang beribadah ini supaya dia jangan benar-benar beribadah. 天使说：“你怎么厉害呀？怎么做啊 Mereka berkata, kok kamu gitu lihai? Gimana caranya? 魔鬼说：“我有招， Saya ada cara. 我要叫那些敬拜人呢、在思想上，虽然他在礼拜堂里面，他思想满天飞， Saya akan bisa membuat orang itu semua pikirannya itu, walaupun keadaannya ada di sini, pikirannya kemana-mana. 让那些弟兄们看见姐妹唱诗的时候，看见她的美貌，那些路啊，你看。” Nah itu orang laki-laki lihat itu ada anak perempuan lagi nyanyi choir, dia punya mukanya naksir juga. 不是我说的呀，魔鬼说的呀。 Ini iblis yang ngomong ya. 弟兄看见姐妹就是目不转睛，没有听她唱诗，看到，今天她怎么样？ Ya, laki tidak memperhatikan itu ibadah dan malah melihat orangnya itu. 他说我要叫家庭主妇思想。 想回家要吃什么啊？要去大上买菜，所以我参加第一堂的，参加完了以后我要去大上。 Saya akan membuat ini para ibu orang tua memikirkan tentang siang kita mau makan apa ya. Nanti setelah ini saya mau pergi ke mana ya belanja. 他就说今天礼拜天，你要上巴萨不用走，但是要去哪里吃？ Hari ini adalah hari Minggu, nanti abis ini saya mau kemana ya? 去海天。 Juga main-main. 海天你udah nggak bagian ya? Nggak, 海天火锅呀， Hoko, nggak ngebagian. 去天天来。 Dia lain lah, bagian itu. 我说 pizza，我的孙子 pizza。 Ya, lagi pikir-pikir terus jadinya waktu ibadah. 然后呢，
怎么样呢？bagaimana? 我要叫知识留意今天的牧师传道讲道。Saya mau membuat para diaken itu perhatikan hari ini waktu itu mau bicaranya gimana. 你有什么我可以拼头拼脚的，我可以批评他。Ada sesuatu hal yang saya bisa mengkoreksi dan kritik dia. 我也要叫那些服侍神的人另外有想法。Kalau saya juga membuat orang yang mau melayani itu ada suatu pemikiran yang baru, 让大家看见我的服侍。supaya orang melihat saya punya pelayanan nih. 唱歌的， yang memuji Tuhan, 他就特别那个神气的，这个自然造作的呀。jadi pujiannya itu jadi spesial gitu. dibuat begitu. dibuat. 我会说，这样一来就没有人注意上帝的同在了，自己想自己的了。Dengan demikian semuanya itu dia lakukan untuk diri sendiri, jadi tidak mau memperhatikan Tuhan ada di tengah-tengah. 我的任务就完成了。 Nah, saat itu saya punya tujuan, saya punya tugas ya, terpenuhi. 原来我们的敬拜是怎么样？ Yang kita punya ibadah bagaimana ya, ibu-ibu sekalian? 求主恩待我们。 Mari biarlah Tuhan menolong. 我们用2-3分钟的时间为自己祷告。 Mari kita ambil waktu 2-3 menit untuk berdoa untuk diri sendiri. 之后请信真祷告， Dan saya akan tutup dalam doa. 为自己祷告先。 Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Sekali lagi Engkau mengingatkan kami bagaimana kami bisa beribadah dengan benar di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu waktu kami beribadah tidak ada suatu hal pun yang tertutup bagi Tuhan. Engkau mengenal setiap kami, mengenal setiap pikiran kami, setiap kondisi hati kami, dan setiap keadaan kami. Bapa yang surga, pada sore hari ini kami sekali lagi diingatkan bagaimana kami bisa beribadah dengan benar di hadapan-Mu. Karena beribadah bukannya di hari Minggu saja, tetapi setiap hari di dalam setiap kehidupan kami adalah mempunyai sikap ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Tolong kami bisa beribadah kepada-Mu dengan kebenaran-Mu, dengan sungguh-sungguh dengan kerendahan hati, dengan ada pertemuan yang nyata dengan Tuhan. Tolong kami untuk fokus hati kami dan pikiran kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Amin. 今天的信息再一次提醒我们、教导我们、给我们知道，一个真正敬拜主的人，不但是遇见主，心灵的眼睛被开启，看见我们与主的关系。真正的敬拜带给我们心中安宁的安慰，因为我们已经得到神赦罪的恩典。Firman Tuhan pada sore hari ini memberitahukan kepada kita bahwa ibadah yang sejati, ibadah yang sungguh-sungguh membuat hidup nyawa kita menjadi aman dan sentosa karena dosa-dosa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Nyamanlah jiwaku, 心灵，我心灵的安慰。有时想平安如江河平有湾，有时